Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah terakhir sempena kita akan berdepan dengan pilihan raya kecil P040 Kemaman ini yang akan diadakan besok hari Sabtu 2 hari bulan Disember. Kita mengharapkan supaya semua pengundi-pengundi di Kemaman ini memberi sokongan, memberi undi kepada calon kita, calon Perikatan Nasional yang mewakili PAS yang berlambangkan bulang, untuk bukan sahaja kita mencapai kemenangan dalam pilihan raya kecil besok, tapi kita mengharapkan supaya kita mendapat majoriti yang lebih besar dalam pilihan raya besok, insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, tadi kita telah pun mendengar ucapan daripada tokoh negarawan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjelaskan suasana semasa hari ini ketika umat Islam di Palestin, di Gaza dibunuh dengan begitu kejam. Tetapi malang bagi kita, Parlimen Malaysia tidak membenarkan usul yang dibawa oleh ahli parlimen kita supaya Parlimen Malaysia mengecam dan mengutuk perbuatan zalim, serangan zalim yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Saya ingat dulu masa Perdana Menteri dulu, termasuk zaman Tun jadi Perdana Menteri, usul seperti ini dibenarkan, dibahas di parlimen dan diluluskan sebulak suara. Bukan sahaja mendapat sokongan daripada pembakan, juga daripada pemerintah kerajaan sendiri. Menggambarkan kita berani menyatakan pendirian kita untuk membela umat Islam. Bukan sahaja umat Islam, pendirian negara kita, kita membela sesiapa sahaja yang dizalimi. Lebih-lebih lagi umat Islam sudah menjadi suatu kewajipan kepada kita membela umat Islam yang dizalimi. Al-Muslim akhul Muslim, la yazlimu wa la yuslimu. Orang Islam adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Tidak boleh dia menzalimi saudaranya. Wa la yuslimu, dan tidak boleh dia membiarkan saudaranya dizalimi. Kita, alhamdulillah, negeri yang kita perintah di Kelantan, kita benarkan usul ini dan kita mengutuk sekeras-kerasnya kezaliman Israel terhadap umat Islam di Gaza. Begitu juga Dewan Undangan Negeri Terengganu dibawa usul, dibahas, dibincang, diluluskan mengutuk kekejaman Israel. Tapi dalam parlimen tidak dibenarkan. Inilah situasi yang berbeza hari ini. Kita mengharapkan suatu kerajaan yang memberi keadilan kepada semua rakyat, termasuklah peruntukan kepada ahli-ahli parlimen yang dijanjikan dalam manifesto mereka sendiri. Mereka berjanji mereka akan beri peruntukan kepada ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, tetapi janji hanya tinggal janji kosong saja. Bahkan mereka menggunakan kuasa yang ada untuk menekan ahli-ahli parlimen yang mahu kepada peruntukan supaya memberi sokongan kepada mereka. Dari segi Islam pun salah, dari segi demokrasi pun salah, tuan-tuan. Apakah kerajaan seperti ini yang kita mahu? Sudah tentu kita tidak mahu kerajaan seperti ini. Hari ini hari Jumaat, tuan-tuan, dalam khutbah biasanya dibaca ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya Allah memerintah kepada kamu supaya berlaku adil. Kena adil.
Sebab tu kita, negeri-negeri yang kita perintah, kita bagi peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang tanpa perlu mereka berunding dengan kita. Terus kita bagi. Di Kelantan kita bagi, Kedah kita bagi, Perlis kita bagi, Terengganu tak bagi kerana tak ada wakil rakyat pembangkang. Bukan tak mau bagi, tak ada. 32-0. Parlimen pemenang 8-0. Kita Parlimen Kemaman ni dia ada Pak Dun. Pak Dun. Jadi jangan pula ada orang tukar Parlimen dengan Dun. Kalau bertukar dengan Parlimen dengan Dun ni teruklah. Lebih-lebih lagi kalau orang yang jadi panglima tentera, jangan bertukar markah askar dengan markah komunis. Nanti tentera akan jadi mangsa. Mesti berhati-hati. Kalau Parlimen dengan Dun pun kita tak boleh besok. Tuan-tuan, saya rasa lebih baik kita undi calon PAH sama ada rakyat di Kemaman, orang UMNO, orang PAH, semua minta undi bulan belaka. Besok boleh atau tidak? Kerana calon dia Parlimen dengan Dun pun dia bertukar. Saya orang Kelantan pun saya tahu. Di Terengganu ni ada 8 Parlimen, ada 32 Dun. Satu Parlimen ada Pak Dun. Capur 32, capur 8 jadi 40. Kemaman ni P040. Maka kita kena kekalkan supaya kita menang. Angka 40 menjadi milik kita. Boleh atau tidak? Kita mahu kemenangan yang besar. Tuan-tuan bukan saja mewakili pengundi-pengundi di Kemaman, tetapi mewakili hasrat seluruh rakyat Malaysia yang tidak mahu meneruskan kezaliman yang ada dan ketidakadilan yang wujud dalam negara kita hari ini. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Ekonomi kita makin teruk, nilai ringgit kita makin meruduk. Apa lagi yang kita nak harapkan? Oleh kerana itu, saya harap supaya pengundi-pengundi di Kemaman membuat pilihan yang terbaik. Sebagaimana ayat yang saya baca sekejap tadi. Fabashshir ibad. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Allah menyatakan, hamba yang sifatnya macam mana? Alladzina yastami'una al-qawl. Yang mendengar segala perkataan. Mendengar segala ucapan. Mendengar segala pandangan. Fayattabi'una ahsanah. Kemudian dia ikut yang terbaik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah ini menjadi dasar yang paling tinggi dalam perlembagaan PAH itu sendiri. Tuan-tuan percayalah, parti yang paling baik ialah parti Islam. Parti yang paling baik ialah parti yang bekerjasama dengan parti Islam. Perikatan Nasional, parti yang paling baik. Jangan kita ikut parti yang bersama-sama dengan DAP, yang mengikut telunjuk DAP. Walaupun Setiausaha Agung UMNO menyatakan, membaca ayat Quran, wa asa an tuhib wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dia kata boleh jadi kamu benci pada satu perkara, tetapi ia memberi kebaikan kepada kamu. Artinya membenci kepada DAP, sedangkan DAP itu beri kebaikan kepada kamu. Ini suatu penafsiran yang salah terhadap ayat ini. Kalau Setiausaha Agung UMNO pun tafsir Quran salah, hak bawah ni kau salah tuan-tuan. Hak tu Setiausaha Agung. Kena sebut molek Setiausaha Agung. Kena sebut Agung. Kalau Kelantan kalau sebut Gong, Agung tu tak benar. Bukan Setiausaha Gong, Setiausaha Agung. Ayat yang dibaca tu tuan-tuan boleh buka ayat Quran ayat 216 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni lepas pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah ni surah yang paling panjang dalam Quran. Dia ada 286 ayat. Dalam ayat 216 Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kuruhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan ke atas kamu berperang, berjuang. Maksud berperang ni berjuang. Berjuang Islam sebagaimana disebut dalam ayat yang lain. Wajahidu fillah haqqa jihadi. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Bela Islam. Bukan menjadi alat kepada golongan ekstrim yang menentang Islam, menentang ajaran Islam. Hari ini, saudara-saudara baca dalam berita, di BKL telah meluluskan kedai runcit boleh jual arak. Zaman Tan Sri Anwar Musa jadi menteri, benar dia tak dibenarkan. Zaman Datuk Seri Saidah Kasim jadi menteri wilayah, tidak dibenarkan. Mari zaman Badani, DAP kontrol. Arak yang sebelum ni lesen arak, kedai runcit, kedai jual obat Cina tidak dibenarkan, dibenarkan. Lebih daripada 1000 lesen dibenarkan. Ini apa ni? UMNO tak baca ayat Quran ke? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Arak ni Allah Ta'ala sebut, judi ni rijsum min amali syaitan, sekeji-keji daripada kerja syaitan. Bukan kecil ini, soal ni bukan kecil. Nabi sebut dalam hadis, al-khamru ra'su kulli fahisah. Arak itu kepala kepada segala kejahatan. Kenapa Nabi sebut begitu? Kerana orang ni bila akal dia hilang, dia boleh buat semua perkara. Dia tak ada pertimbangan dah. Sebab tu orang Islam diwajibkan jaga akal. Akal ni kurniaan Allah. Jangan kita rusakkan akal kita. Bila seorang tu minuman yang memabukkan, maka dia telah merosakkan akal dia. Sebab itu diharamkan oleh Allah. Sepatutnya bila sebut Madani, janganlah buka ruang-ruang yang telah ditutup. Dah lah ruang hak lain banyak dah. Hak ruang hak tutup, orang tutup dah, kita mari buka pula. Ini apa ni? Ini apa? Jadi Allah Ta'ala sebut kita kena berjuang. Dan Allah Ta'ala sebut boleh jadi mukasih, membenci pada satu perkara. Apa maksud membenci pada satu perkara? Membenci untuk berjuang Islam. Sedangkan berjuang Islam itu memberi kebaikan kepada kamu. Dia kita tafsir membenci kau DAP. DAP itu beri kebaikan kepada kamu. Mengaji pondok mana lagu ni? Ngaji universiti mana lagu ni? Ngaji buku dalam kitab mana lagu ni? Hak baik-baik dalam UMNO ni tu berlaku. Tengok Tan Sri Anwar Musa. Dia tak lagi orang baik dia masuk pah tu. Percayalah betul ke tak? Tinggal hak punuh-punuh dalam UMNO. Oh, dah tinggal hak punuh kok jerit supaya rebo tu kata. Tahu istilah orang Kelantan rebo? Kenal kau tak rebo? Kalau tak kenal apa kira kenal lah. Jadi kita kena buat pilihan yang terbaik. Kita ni parti Islam. Lepas tu calon pula, calon yang terbaik dah kita pilih. Calon yang terbaik. Calon kita ni insya-Allah tak tukar parlimen dengan dia tuan-tuan, tak tukar. Pada hak ni berpadan dah tuan-tuan, tak ada dengan pada hak ni sah berpadan dah. Saya tak boleh bayangkan bekas ketua tentera dia boleh tukar benda ni. Nyayu anak buah, mati anak buah kalau lagu ni. Mana Jeneral Clay? Jeneral Clay ada? Oh susah. Kalau Jeneral patut tak ceng itu kan mana? Jeneral Clay boleh mengesahkan tentera dia kena teliti. Dia kena teliti. Tambah-tambah ketua tentera. Sebab tu saya harap supaya semua pengundi ini sama ada orang PAH atau orang UMNO, kita minta undi bulan berlaku. Dan alhamdulillah rakyat Terengganu telah membuat pilihan yang tepat. Dalam pilihan raya parlimen dulu, dalam pilihan raya negeri, dengan beri sokongan kepada Perikatan Nasional yang menggunakan lambai bulan di Terengganu. Dan kita harap keputusan yang dibuat, tekad yang dibuat oleh rakyat Terengganu dalam 2 pilihan raya yang lalu diteruskan dalam pilihan raya pagi esok. Boleh atau tidak?
Alhamdulillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.